Don't forget to subscribe and click the bell icon. Like our videos. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sebelum kita mulakan majlis ilmu pada pagi ini, sama-sama kita ikhlaskan doa kita kepada Allah. Doa pagi yang saya akan baca pelan-pelan, jemaah semua boleh ikut insyaAllah. Selepas doa pagi itu, kita akan baca doa arwah untuk Sister Nur Zaliza Tasha binti Khalid yang kita kenal, yang telah kembali pada Allah, ya, kerana Allah takdirkan begitu, ya. Kehidupan, kematian merupai takdir Allah. Hanya orang beriman senantiasa bersedia untuk menghadapi hari esoknya, dan kita yakin Sister Nur Zaliza Tasha binti Khalid juga termasuk hamba-hamba Allah yang telah bersedia kembali pada Allah. Setiap perpisahan antara seseorang dengan seseorang yang lain, khususnya keluarga yang dekat, memang berat, ya? Satu ujian, tetapi itu satu hakikat kehidupan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang hidup mesti berakhir dengan kematian. Jemaah kita, khasnya pada tuan rumah, family-nya, dan semua jemaah yang ada di kawasan ini, sama-sama kita baca doa pagi untuk kita. Sekali kita baca doa arwah untuk Allah yarhamah Nur Zaliza Tasha binti Khalid. Itu pun saya akan baca pelan-pelan, minta semua jemaah ikut sama-sama membaca. Itu lebih afdal daripada satu orang baca, yang lain hanya amin. Biar bila saya terjemahkan, kita aminkan. Segi bacaan semua orang baca insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا اللهم زدني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها وأكرم نزولها وواسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها اللهم أدخلها جنتك وأجرها
من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تدلنا بعدها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keberkatan dari Engkau ke atas setiap nikmat yang Engkau anugerahkan pada pagi ini dan sampai petang nanti, dan juga petang nanti sampai esok pagi. Kami memohon supaya Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami di dunia yang sementara ini, dan juga keberkatan sewaktu kita kembali pada Engkau ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa bersedia dengan amalan-amalan yang soleh untuk kembali pada Engkau ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, begitulah kami minta perlindungannya maksima daripada Engkau ke atas segala fitnah yang akan berlaku ke atas diri kami, keluarga kami, dan juga umat Islam seluruhnya. Ya Allah ya Tuhan kami, di waktu yang sama kami doa kepada Engkau ya Rahman ya Rahim ke atas saudari kami, hamba-Mu Nur Zaliza Tasha binti Khalid yang telah kembali pada Engkau lebih awal daripada kami ya Rahman ya Rahim. Ampun akan segala dosanya ya Allah, maafkanlah segala kesalahannya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Begitulah kami mohon supaya Engkau muliakan tempat masuknya di alam kubur sampai alam barzah. Luaskanlah tempat menunggunya di alam barzah sehingga hari akhirat. Gantikanlah akan ia ya Allah suatu kehidupan yang lebih selesa, lebih bahagia dan aman dari kehidupan di dunia yang sementara ini. Ya Allah, bersihkan ia akan dosanya daripada sebagaimana kain putih, bersihkan daripada kekotorannya. Ya Hayyun ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Allah ya Tuhan kami, di waktu yang sama kami mohon dengan rahmat-Mu juga, ampunlah segala dosa kami yang masih hidup ini. Arwah-arwah di antara kami yang dahulu, yang baru ataupun yang lama. Ampunlah dosa kami yang lelaki dan wanita, yang muda dan tua di antara kami. Ya Allah ya Tuhan kami, begitulah kami memohon supaya Engkau ampunlah dosa mereka yang tak sempat hadir bersama kami pada hari ini. Dan kami mohon sekiranya Engkau takdirkan kematian kami pada bila-bila waktu. Takdirkanlah kami mati dan husnul khatimah dengan la ilaha illallah. Dan jangan Engkau takdirkan kematian kami dengan su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon rahmat-Mu juga. Engkau tidak mengharamkan segala kebaikan yang Allah yarhamah telah tinggalkan kepada teman-temannya, keluarganya, ya Allah. Dan jangan Engkau sesatkan sesiapa selepas Allah yarhamah tidak lagi bersama mereka, khususnya teman-teman dan keluarganya, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami kejayaan di dunia ini dan kejayaan di akhirat, dan jauhkanlah kami semua dari azab yang Engkau telah takdirkan ke atas mereka-mereka yang derhaka pada Engkau. Amin ya Rabbal Alamin. Para jemaah muslimin dan muslimat, sekadar mukaddimah kita sedar bahawa kullu nafsin zaikatul maut, yang hidup selain Allah pasti berakhir dengan kematian. Ya. Ini adalah suatu keyakinan yang tidak akan dielak dan tidak boleh dielak oleh sesiapa. Yang penting sebagaimana Allah ingatkan kita, wartanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Kita hanya perlu perhatikan apa telah kita siapkan untuk hari esok kita. Itu saja. Pergi mesti pergi. Tetapi Allah selalu ingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun.
satu ayat yang sering dibaca tiap-tiap Jumaat di mana-mana masjid di seluruh dunia. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati. Kenapa Allah bermula dengan wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu ittaqillah. Orang beriman perlu tingkatkan keimanannya sampai ke satu tahap yang dinamakan takwa. Orang bertakwa automatically dia jadi orang beriman. Orang beriman automatically dia jadi seorang muslim. Orang muslim belum tentu beriman. Orang beriman belum tentu bertakwa. Sebab itu Allah menyeru orang beriman bertakwa kepadanya. Ketakwaan ini artinya kita tidak lagi ada keraguan sedikit pun terhadap Allah dan segala takdirnya. Kita terima dengan hati dan jiwa yang terbuka. Di waktu yang sama Allah ingatkan kita pula, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana orang yang beriman bertakwa, kemudian Allah suruh supaya jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Apakah orang yang beriman awal-awal dan bertakwa boleh kembali tidak Islam? Tidak mustahil. Sejarah telah buktikan pada kita sampai hari ini anak-anak kita yang kita besarkan dengan Islam, ajar dia salat, khatam Quran, semua dah buat. Tiba-tiba suatu ketika mereka dengan memberanikan diri menceritakan apa dalam isi kandungan hati mereka kepada keluarga mereka, bahawa jangan suruh saya sembahyang lagi, jangan suruh saya puasa lagi, jangan suruh saya tutup aurat lagi kerana saya tak percaya kepada Islam lagi. Ini macam atomic bomb lah. Kena begitu memang sakit jua kita sebagai ibu dan ayah. Hakikat ini memang berlaku. Saya dihadapi oleh kes-kes ini, boleh dikatakan dalam setiap bulan ada kes begini. Dan saya juga ditanggungjawab untuk mengatasi kes-kes orang nak murtad. Bukan orang murtad hanya orang yang baru masuk Islam, termasuk orang yang lahir Islam. Apakah sebabnya? Allah lebih mengetahui. Mungkin secara amnya, anak-anak yang mulai zahirkan kemurtadannya dan mereka mau juga berbincang, alhamdulillah. Tapi mereka letak syarat kepada keluarga, nak berbincang dengan guru agama yang boleh berbahasa English. Bahasa Melayu tak mau, bahasa Arab tak mau. Dia kata kolot. Ustaz-ustaz yang hanya boleh berbahasa Arab dan Melayu, ustaz kolot dia kata. Dia ustaz tak up to date. Ya, dia tak open mind. Dia suka hukum orang, tuduh orang. Dia nak juga speaking kerana apa? Anak ini kebetulan kita hantar ke sekolah-sekolah yang international. All speaking children. Jadi dia nak juga berbincang dalam bahasa yang dia anggap ada standard sikit lah. Ya, bahasa orang putih. Sebab itulah keluarga mereka cuba mendapati mana-mana pihak yang boleh berbahasa English yang anak ini bersedia untuk berbincang. Maka ditakdirkan Allah, mereka hantarlah kepada kita. Memang heartsick sekejap lah. Ya. Kenapa dia boleh cakap begitu? Memang orang tua kecewa sangat, tak tahu apa nak buat. Ya. Tapi alhamdulillah selepas berapa siri perbincangan, pemikiran mereka mulai berubah. Ya. Supaya mereka dapat meyakini balik keindahan Islam, kesempurnaan Islam. Umumnya, secara amnya, bila mereka berbincang, mereka sangat confused. Confused ada kaitan dengan tajuk yang kita pilih hari ini. Kerana kita lebih beradat dari beragama. Ya. Banyak
apa-apa yang agama suruh mudah. Tapi adat itu menyusahkan. Kemudian adat pula dipertahankan. Oh, ini mesti. Ini adat kita. Seperti mana yang berlaku satu ketika dulu. Dia kata, biar mati anak. Bukan? Tapi adat mesti dipertahankan. Para jemaah muslimin dan muslimat, izin saya buat sedikit saja tulisan supaya kita dapat memahami apakah kita tak boleh beradat. Ya. Kita lihat, ini adat. Contohnya, ini agama. Adat umumnya satu, kita tahu makan, minum, berpakaian. Kalau nak berpakaian, kerja, bekerja ya mungkin, atau bekerja. Bekerja ke bekerja ya, BR bekerja. BR. BE ya. Bekerja. Bekerja. Kadang-kadang lupa juga kita. Bekerja. Begitu juga 5 berkahwin. Dan lain-lain. Ini yang umumnya ya. Sebelum datang agama, manusia sudah tahu makan, minum, tak perlu agama yang ajar kita. Lapar makan, dahaga minum. Bukan? Nak tidur ke, nak pakai ke, apa? Kita kalau rasa malu, kita berpakaian. Kita sudah bekerja, kita berkahwin dan sebagainya. Ya. Nah, menurut hukum al-usul, dia kata asalnya dalam hukum adatnya, dalam hukum adat asalnya semua boleh. Asalnya semua boleh. Sehingga adanya larangan kata tak boleh. Paham ya? Asal hukum adat boleh. Sehingga ada larangan kata tak boleh. Asal agama tak boleh. Sehingga ada suruhan kata boleh. Itu berbeza. Contohnya, selagi tidak ada hukum tentang solat, tak payah solat. Jangan suruh sembahyang, pasal tak ada hukum. Sebelum Isra' Mi'raj, Nabi tak pernah suruh umatnya sembahyang. Suruh tauhidkan Allah, beriman pada Allah cukup. Dan berakhlak mulia cukup. Sebelum hijrah, tak pernah ada ibadat puasa kepada orang Islam. Kerana belum ada hukum tentang puasa. Begitu dah sebelum hijrah, tak ada sembahyang Jumaat. Jumaat hanya diwajibkan lepas hijrah. Ini agama asalnya tak boleh. Tak boleh buat sendiri. Oh, saya nak buat ini, saya anggap ini agama. Itu agama kamu, bukan agama Allah. Berarti kita sudah buat agama kita sendiri. Faham ya, insya-Allah. Saya balik, ya, kembali supaya nak reconfirm. Asalnya adat ialah boleh. Sehingga ada larangan. Tak boleh. Asal agama tak boleh. Sehingga ada suruhan. Faham ya? InsyaAllah. Now, let us look into makan. Makan ini asalnya semua dah tahu makan. Apa nak makan ikut selera masing-masing. Kan? Orang Melayu ada selera Melayu. Orang Cina, selera Cina. Orang India, pagi-pagi mungkin dia tak makan nasi lemak. Dia pakai roti canai ke, capati ke. Itu makanan sesuai dengan mereka. Kita pula biasanya nasi lemak. Bukan? Cina pula awal-awal dia sudah porridge.
ataupun noodle. Itu makanan dia. Masing-masing makan ikut kebiasaan masing-masing. Itu tak payah agama suruh, semua tahu makan. Bukan. Tapi datangnya agama mengatur cara makan. Supaya halalan thayyibah. Datangnya hukum halal. Quran kata, Kulu washrabu. Awal-awalnya Allah kata, Ya ayuhan nas, Kulu washrabu. Wahai manusia, makan, minum. Makanlah, minum. Lepas itu, datangnya hukum halalan thayyibah. Datang halal, di sini hukum agama masuk. Awal tak kira, asal sedap makan. Kan? Nak makan apa sajalah, boleh makan. Ya. Tapi agama kata yang halal makan, yang haram tak boleh. Di situ stop. Maka bila ada agama, patutkah kita ikut adat lagi, tak mau ikut agama? Tak boleh lagi. Kalau kita masih tak kisah tentang hukum agama, mengutamakan adat dari agama, kita tetap berdosa. Di situlah datangnya dosa. Pelanggaran hukum. Sebelum itu tak timbul. Kalau tanya umumnya, orang Cina lah, apa tak makan? Semua yang ada 4 kaki dia makan. Kecuali kerusi dan meja dia. Itu dia tak boleh makan. Bukan. Yang lain itu dia makan. Ikut kesesuaian. Minum, semua boleh minum. Agama tak suruh minum, kita dah tahu minum. Tapi datangnya agama. Kullu syarabin asqara fahuwa haram. Itu agama. Tiap-tiap minuman yang ada zat memabukkan haram. Dia tak sebut tahu brand. Kalau sebut brand, orang tukar brand. Bukan. Kalau dia kata wine, dia kata ini whisky. Orang kata wine whisky tak boleh, brandy. Nanti dia ini tonic pula. Macam-macam. Bukan. Jadi Allah tak sebut, cantiknya agama Islam, dia tak sebut nama. Hanya dia datang kata al-khamra. Khamra adalah suatu minuman yang menutup pemikirannya waras sehingga hilang kewarasan. Jadi dia memabukkan. Intoxicated drink. Any intoxicated drink haram. Cantik. Dia tak kira brand. Kalau brand dia kata bagaimana ini brandy, ini liquor. Tapi ini no, ini Anchor beer. Beer yang halal apa dia? Ada beer halal tak? Ada root beer. Jangan keliru. Nama tak penting. Ini brand saja. Root beer, ginger beer. Nanti orang kata, apa pula ustaz kata beer halal pula. Memang, beer itu satu nama. Ya. Tapi ada yang halal kerana dia tidak mengandungi zat yang memabukkan. Ya. Apakah grapefruit itu halal? Halal kan? Asalnya halal. Ya, asalnya halal. Apakah jus grape, fresh grape juice halal tak? Halal. Lama-lama dia peram. Dia peram dengan tujuan untuk jadikan benda yang memabukkan. Sekarang jadi apa? Wine. Sekarang halal tak? Tak haram. Tak boleh lagi. Pasti asalnya benda yang betul. Asal dari benda yang boleh. Tapi kerana dia sudah ubah zatnya. Tapi kalau dia go further than that, jadi apa? Vinegar. Vinegar halal tak? Halal balik. Tengok suasana dia. Niat itu penting. Tujuan you buat minuman ini, jus ini sampai ke mana? Untuk memabukkan. Time itu jadi haram. Kalau untuk tidak memabukkan, jadi halal balik. Faham ya? Oh, tak boleh. Kalau memang zat memabukkan, ini cantik soalan. Kalau zat boleh memang memabukkan, dia berhenti sampai peringkat wine. Bukan vinegar, peringkat wine dia stop.
Maka kata Nabi, setiap minuman yang haram, sedikit pun haram. Pasal zaman Nabi berlaku dialog ini cantik. Sahabat semua biasa minum. Sebelum hijrah ke Madinah, semua orang Islam minum. Kecuali Nabi Rasulullah dari awal memang dia tinggalkan benda yang tidak mendatangkan kebaikan. Selain dari itu, kerana minuman arak satu minuman yang biasa, normal. Orang Arab tak minum arak pakai botol. Kita pakai botol saja. Dia pakai barrel, drum. Hebat dia minum. Nak kira nak lawan minum arak, tak boleh lawan. Ya. Tapi arak ini sejak daripada zaman Nabi-Nabi semua boleh. Zaman Nabi Isa boleh. Zaman Nabi Muhammad peringkat awal di Mekah masih boleh. Hanya dia mulai haram selepas hijrah. Ya, baru diharamkan. Ya. Jadi, bila Nabi ditanya, bagaimana kalau kami minum sikit tak memabukkan? Ada satu lagi pertanyaan, kerana dalam Quran kata, wala taqrabus shalah wa antum suqara hatta ta'lamuna ma taqulun. Cantik ayat ini. Ayat ini jadi satu perbahasan. Allah kata, jangan menghampiri solat, jangan pergi solat dalam keadaan mabuk. Tadi orang kata, artinya, orang guna rasional. Nak semayang, jangan minum. Takut mabuk. Lepas semayang, boleh minum. Kerana dah habis semayang kan, minumlah. Kerana apa? Wa antum sukara. Jangan menghampiri solat dalam keadaan mabuk. Apa itu mabuk? Apa arti mabuk bagi kita? Mabuk kita boleh muntah kadang-kadang. Hilang ingatan. Kan? Pasal berlaku. Satu ketika ada orang baca Quran waktu dia mabuk. Daripada dia kata, la a'budu. Ya. Qul ya ayyuhal la a'budu ma ta'budun. Dia kata, a'budu ma ta'budun. Dia lupa la. Kami sembah apa kamu sembah? Terbalik semua. Kerana lupa, kerana mabuk. Tapi mabuk sekarang macam-macam mabuk. Bukan? Ada mabuk apa orang panggil? Ini mabuk dalam semayang. Mabuk laut. Mabuk darat. Bukan? Macam-macam mabuk ada. Tapi menurut hukum mabuk ini dalam Quran yang saya baca tadi, wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Jangan kamu hampir salat dalam keadaan mabuk sehingga hatta kamu tahu apa yang kamu baca. Dalam semayang kita kena baca. Waktu you baca sesuatu dalam semayang, you tahu tak apa you baca? Faham tak apa yang kita baca? Kita mabuk tak mabuk? Agak-agak mabuk sikit ke mabuk banyak? Kita tak minum. Tapi konsep mabuk dalam ayat ini sehingga kamu tahu apa yang kamu baca. In a way, kita mabuk cara lain. Kita baca tak faham. Bukan? Doa iftitah dah 1000 kali kita baca. Orang tanya apa makna doa iftitah? Doa iftitah lah. Tak faham. Bukan? Baca surah Al-Fatihah 1000 kali. Kalau orang minta terjemahkan satu persatu, tak faham. Ya. Baca macam-macam surah yang kita dah hafal. Kalau orang tanya kita apa makna, kita pun garuk kepala sekejap. Tak faham. Baca tahiyat 1000 kali. Orang tanya, apa tahiyat? Tak faham juga. Tapi baca. Tapi Allah kata, hatta ta'lamun ma taqulun. Sehingga kamu tahu apa yang kamu baca. Adalah mabuk sikit. Tapi mabuk kita, mabuk yang tak haram. Ya, kita tidak minum sampai dia mabuk. Tapi hanya kita lupa apa yang kita baca. Tak faham. Okey? Ini sebagai contoh. Ya. Jadi bila kita nak minum, kita pilih minuman yang tidak memabukkan. Air kelapa, halal dah.
Nira halal tak? Siapa yang suka minum nira? Yang paling suka minum saya. Kalau saya ke utara, memang jemaah saya dah tahulah kesukaan saya. Dia siap awal-awal. Untuk Ustaz punya, dia tak bagi kopi ke tea ke, dia bagi nira. Tapi dia ambil yang fresh daripada kampung-kampung, segar, memang ada khasiatnya. Tapi nira ni kalau you biar dia di tempat yang panas, katalah daripada Perlis sampai KL dengan kereta, tanpa you masuk dalam peti atau box yang ada ais, dia mesti tukar. Dia mulai dah tukar. You biar lagi, dia jadi tua. Itu yang paling digemari oleh orang India. Di India kalau sampai hari ini kita pergi, kadang-kadang saya pergi sana ada ceramah, saya lalu satu kawasan penuh, queue, ramainya orang tunggu depan kedai itu. Kebetulan itu yang paling murah dan cukup untuk memabukkan mereka. Itu yang kita panggil tua. Malaysia dulu satu ketika kedai tua masih banyak. Sejak kebelakangan ini dah kurang, alhamdulillah. Jadi minuman asalnya minumlah, sehingga datang larangan tak boleh, baru berhenti. Agama kata yang memabukkan tak boleh. Tapi sekarang kita yang tak makan babi sampai hari ini, alhamdulillah. Tapi minuman sikit-sikit tak apa kot, bukan. Kerana majlis ini majlis international, hormat tetamu, sama-sama cheer. No. I'm a Muslim. Agama kata haram, saya minta maaf, saya orang beragama. Kalau you minum juga, tidak menyebabkan kamu keluar Islam. Tapi ketika itu, kamu telah berdosa. Kan? Muslim masih Muslim, sehingga kamu istihar, I'm not a Muslim. Kalau you masih Muslim, tetap Muslim, hanya you telah melanggar agama. Adat you tak langgar. Kebiasaan orang Mak Saleh semua, dia pagi-pagi sudah minum. Kita teh, dia pun bir. Saya tahu keluarga saya campurkan. Ada yang bila datang dengan saya, kalau dia pergi rumah adik-beradik yang lain, pagi-pagi sudah ada bir. Bila dia datang rumah saya, dari awal-awal saya pesan, I'm sorry, I have to inform you the do and don't when you come to my house. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Orang yang tak faham kata, you jangan pula buat pantang larang, ini tak boleh, ini tak boleh. Saya kata, tak apa. My mother said, you don't go and stop your brother-in-law. Because my brother-in-law is from Scandinavian. Dia bukan orang lokal. Saya kata, no problem, saya tahulah cakap dengan mereka. So, bila saya cakap, mereka faham. I know. Saya kata, bukan hanya you tak boleh minum dalam rumah saya. Kalau saya bawa you daripada one point, katalah you pergi rumah adik saya bawa you ke rumah saya ambil kereta tak boleh bawa. Kereta saya pun tak boleh bawa. Dia kena faham. Saya kalau bawa you ke restoran untuk makan, you boleh order yang halal, saya bayar. You order yang haram, saya tak boleh bayar. I must make it very clear. Kerana agama ajar kita begitu. Jangan subahat. Contohlah. Orang nak datang rumah kita. Dia suka minum. Bolehkah kita layan dia? Tak boleh. Kalau kita siapkan minuman keras untuk dia minum, kita macam meminum arak. Nabi ingatkan umatnya 10 golongan orang yang terlibat dengan arak hukumnya sama. Yang minum, yang sediakan minuman, yang memerah. Kalau tuan dia tahu orang ini nak guna barang ini untuk buat arak, you supply. Saya tak supply pun, saya hantar botol saja. Takkan botol haram. Takkan kaca haram. Tapi memang botol ini adalah untuk simpan arak.
Oh, saya ini bahagian advertisement. Tak ada kena-mena dengan minum. You juga terlibat. Oh, saya bukan minum. Saya sebagai seorang pekerja, tukang bawa saja, sangkut. Saya tak ada apa pun. Saya tukang bawa lori. Sangkut. Ini masalah arak ni. Sangkut. Bagaimana? Oh, saya tak ada apa pun. Saya hanya dapat singlet free, t-shirt free. Kini stout is good for you belakang. Sangkut. Siapa yang terlibat dengan arak 10 golongan, Allah laknat. Contoh, ya. Agama kata begitu, adat lain, bukan? Adat kita kata, saya tak minum, okeylah. Sebab itu kita tengok ramai orang Islam masih kerja di restoran yang tak ada makanan haram tapi ada minuman haram. Kan? Kadang-kadang yang kedai-kedai kita panggil apa, yang jual daging-daging itu. Dulu saya pergi kedai macam seperti, saya ingat kedai itu jual kopi saja. Pasal nama itu pun Hard Rock Cafe. Bukan? Hard Rock Cafe namanya. Jadi saya ingat mungkin kopi yang dia siap ini memang keras punya kopi. Dia kata Hard Rock. Kan? Jadi sahabat-sahabat kawan saya ajak saya pergi. Saya pun masuk tengah-tengah dia ada buat koktail. Yang buat orang Islam. Yang tukang campur, tukang ini, semua orang Islam. Kita pun nak order lah daging, nak makan. Kalau kita kata, no liquor. No, it's okay. Liquor ni, saya tuang sikit, kena bakar, alkohol hilang. Dia tak kira hilang, tak hilang. Dia kira asalnya benda itu haram, you jangan campur lagi. This is very important. Sebab itu, nak memastikan makanan dan minuman ikut agama, kita kena belajar hukum hakamnya. That's why we were involved in the World Halal Council. Yang few months ago, kita have AGM, World Halal Council di Jepun untuk membincangkan apa yang dinamakan halal produk. To make sure bila kita kata halal, orang boleh makan dengan tenang hatinya. Kalau kita tak kisah makanlah, minumlah. Adat asal minum ya. Berpakaian, agama tak payah suruh kita berpakaian, kita dah pakai lah. Kita dah tahu pakai, tutuplah tempat-tempat yang kita rasa tak sepatut didedahkan. Datang agama bukan sekadar pakaian. Kalau ikut pakaian dulu, pakaian kalau kita baju kurung sudah sopan, kan? Kalau orang nyonya-nyonya pakai baju chongsam sudah sopan. Orang Cina dulu tak pernah pakai seluar pendek. Kalau ikut sejarah dulu, semua seluar panjang. Hanya dia isbal atau buku lali. Sebab itu kita tengok sampai sekarang. Kalau orang Cina-Cina yang belajar ilmu-ilmu silat ke ataupun kungfu, semua seluar dia atas buku lali. Macam sunnah Nabi. Tapi dia tak tahu itu agama. Itu satu pakaian bagi mereka. Adat berpakaian. Agama datang mengatur, bukan atur jenis pakaian, cara berpakaian. You boleh pakai baju kurung, you boleh pakai chongsam, you boleh pakai sari, you boleh pakai kimono, you boleh pakai apa saja pakaian yang biasa kamu pakai dengan syarat tutup aurat. Agama ajar kita tutup aurat. Agama kata halal. Makanan mesti halal. Agama kata minuman mesti halal, tidak memabukkan. Pakaian tutup aurat. Tutup aurat. Datangnya. Bagaimana pakaian itu terpulang? Bukan? Tak semesti pakai ala Arab baru jadi seorang Islam. Tak ada. Tak pernah dalam Quran dan Sunnah kata, kamu mesti berpakaian makan orang Arab. Tidak. Kalau kamu nak makan, nak jadi seorang Islam yang baik, mesti makan makanan Arab. Ini payahlah, susah. Kalau begitu, betul lah orang kata agama ini agama orang Arab. Bukan. Kita kata agama Islam itu Allah punya, bukan siapa-siapa punya. Begitulah dulu saya pernah ditanya, waktu kawan-kawan saya yang masuk Islam, di Terengganu. Mereka kata ada kampung-kampung yang tertentu,
Selagi kalau lelaki yang masuk Islam tak berpakai pakaian Melayu, dia tidak dianggap macam seorang Muslim lagi. Dia kena pakai pakaian Melayu baru confirm Muslim. Kerana kebetulan kita sudah biasa dengan pakaian kita. Jadi kita anggap pakaian kita itu pakaian Islam. Tidak. Pakaian kita ala Melayu, baju kurung, dulu tak tutup aurat. Kita ingatkan dulu kalau gambar-gambar lama-lama yang black and white. Perempuan semua pakai bagaimana selalu? Dia bertutup juga. Tapi pakaiannya bagaimana? Ketat tak? Ketat bukan main. Ya. Transparent tak? Transparent. Ini memang tak tutupnya. Kalau ada juga transparent, dia letak di bahu saja. Satu ketika, mungkin itu satu kebudayaan kita. Datang agama, wajib tutup aurat. Alhamdulillah, baju kurung tutup aurat. Hanya kepala tidak tutup. Habis. Kimono memang labuh, luas. Ini juga tak tutup. Selesai. Cheongsam dah memang dah tutup. Orang Cina, baju kurungnya Cheongsam. Sebab itu you panggil Cheongsam. Cheong panjang, sam baju. Baju panjang. Kita keliru. Pasal nama dah lain sikit, kita pun dah tukar lah. Pandangan kita berbeza. Tapi itu adalah satu jenis pakaian. Ini yang penting. Orang putih nak pakai pakaian ala dia. No problem. Tutup aurat. Faham ya? Nah, itu bezanya agama. Agama very straightforward. Budaya kamu boleh kekal selagi tak bercanggah. Bila bercanggah, terpulang pada kita, mau pertahankan adat atau nak ikut agama. You have to ask yourself. Tapi umumnya kita masih kuat adat. Ya, kita masih lemah segi agama. Bekerja. Sebelum datang agama, siapa yang nak hidup, perlu bekerja. Datangnya agama, kerja kamu mesti halal. Itu saja. Kerja kamu mesti halal. Seperti mana saya bilang, kalau anak kita dapat kerja sebagai stewardess, Air Asia, halal tak halal? Kerja di Air Asia sebagai pramugari, halal tak halal? Kerja itu halal. Kerana you tak apapun, you naik kapal terbang, serve orang saja. Apa yang haram? Pakai dia letakkan syarat, you mesti dedah aurat. Ini penyakit. Kita hilang nilai kita. Kenapa kita izin? Satu-satu syarikat dalam negara yang agama Islam itu agama resmi, meletakkan syarat yang bercanggah dengan nilai kita. Kalau dia nak letakkan syarat pada orang dia yang tidak Muslim, lakum dinukum waliyadin. Itu hak dia. Bagaimana dia boleh letak syarat yang sama untuk orang Islam? Saya bagi contoh saja. Kalaulah dalam MAS atau Air Asia mengatakan setiap orang yang kerja di situ mesti serve arak, mesti serve babi. Agak-agak kita kerja tak? Arak masih boleh lagi. Sebut babi, tak boleh. Ini banyak kerja ni. Saat lagi nak samak sini, nak samak itu, penat saya. Ya. Babi tak boleh. Kita babi memang ya pantang betul-betul. Ya. Dia jalan sini, kita jalan sana. Tak mau sentuh pun. Takut. Dia aksiden langgar habis satu badan kita kena samak. Bukan, menyusahkan kita. Tapi apa yang berlaku? Antara hukum babi dengan hukum arak, mana lebih berat hukumnya? Arak. Bagaimana kita boleh kata lebih berat arak? Kerana hukuman minum arak ada hudud. Zaman Nabi 40 rotan. Orang minum arak secara terbuka. Kalau sendiri-sendiri dari rumah, itu dosa dia dengan Allah. Ini secara open dia berani kata, I cheers depan public,
hukumnya 40 rotan. Makan babi 1 rotan pun tak ada. Hanya betul salah. Itu yang kata, kalau dibandingkan antara babi dengan arak, babi lebih ringan hukumnya. Tapi bagi kita, berat. Babi memang berat. Bukan? Terbalik nilai kita. Kerana you makan babi 1 ekor pun, you tak mabuk. You jalan masih betul, tak langgar orang. Dia haram tapi tak memabukkan. Itu bezanya. Ya. Tapi apa nak buat? Kita, dan memang kebetulan babi tak boleh. Sebab itu kalau orang asli masuk Islam, dia susah nak tinggalkan babi. Khususnya babi hutan. Kerana itulah yang mudah dia tangkap. Ya. Pasal benda itu orang lain banyak tak makan. So senanglah dia makan. Bukan. Barang yang orang-orang tangkap, dia senang tangkap. Bukan. Itu contoh saja. Ya. Pakaian tak kira ala mana. Pakistan kah, India kah, China kah, Melayu kah, Arab, yang penting tutup aurat. Asalnya pakaian orang Arab pun, asal adatnya tak tutup aurat. Sebab itu banyak ballet dancers dari Arab juga. Ya. Dia punya golek pun satu macam. India pun kalah. Kita yang tahu India saja yang payang golek kan. Asalnya Arab punya golek sama-sama juga. Hanya India dia campur kepala. Itu saja. Dia badan pun golek tapi kepala dia lebih sikit. Gelek ya. Alhamdulillah. Ya. Bekerja, kita kena tahu kerja apa yang ikut adat, kerja asal kerja lah kan, tak kira asal kerja. Tapi ikut Islam, kerja itu ada tidak yang terlibat dengan haram. Dia suruh dedakan aurat baru boleh bekerja. Minta maaf. Tapi sayang, ya, kita tak letakkan syarat. Sepatutnya bila datangnya syarikat mana-mana di sini nak buat kilang kah, nak bagi pekerja, bagus. Tapi kita kena letak for the Muslim staff. The woman, they must cover their aurat. Ikut. Kilang-kilang dulu banyak orang ikut. Kilang datang di luar negara, US ke mana, macam di Pulau Pinang dulu banyak kilang kan, di Kulim banyak kilang. Bila kita letakkan syarat, no problem, because dia masih bekerja yang sama, hanya dia tak gadai nilai pakaian dia. But we have that problem. Ya. Termasuklah emas. Ya. Emas sekarang ground handling, alhamdulillah. You ada. Tapi on flight. Seakan-akan kena dedah aurat. Lepas tu nak duduk pula, kena rapat-rapat. Susah kan. Duduk pula. Pramugari depan dengan passenger semua. Kalau tengok, ya, Firefly ke apakah, pramugari kena duduk depan sekali dan semua orang tengok dia. Bukan, tak cantik. Tapi kalau dia tidak muslimah, itu nilai dia. Kita orang muslimah, kita sanggup gadai agama kita kerana dunia. Itu yang kita rasa sedih. Jadi masa depan kalau anak kita nak minta kerja, ikut adat, okey. Cek dengan agama. Kerja itu terlibat dengan dedah aurat atau tidak. Kalau tidak, alhamdulillah selesai. Kita kena serve arak tidak. Kalau kena serve, minta maaf. Bagaimana kalau kapal terbang tu memang ya kena serve. Dia ada juga pramugari yang tidak muslimah, kan? Kita ubah suailah. Untuk orang yang tidak muslimah, dialah yang bawa benda itu. Kita tak terlibat. Kenapa yang kita begitu teliti tentang makanan dalam mas, tapi tak teliti tentang minuman? Bukan? Mana pernah mas sediakan makanan haram? Tak ada. Halal food. Muslim tak Muslim, halal. Apa-apa flight land di Malaysia, nak take off, semua makanan halal. Betul tak betul? Tak payah kita minta halal food. Any flight. Japanese flight ke, KLM ke
Kalau dia depart from Malaysia, hanya halal food is been served. Tapi apa yang kita gagal? Minuman. Why can't you reinforce the same value? Ramai syarikat yang lain yang sudah tidak serve Arab. Kerana apa? Dia membahayakan passengers. Kalau dia mabuk, dia menyusahkan orang, dia boleh mengganggu steward. Banyak musibah. Lebih baik kita siapkan fresh juice lagi bagus. Guava juice ke. Ya. Apalagi juice. Saja orang lagi suka. Tapi kita terbalik. Oh, kena international standard. Minum ini, dia ada biasa minum di negeri dia. Sekadar tak minum berapa jam, tak ada masalah. Tapi kita lupa nilai kita. Jadi kalau esok anak kita dapat kerja begitu, dia ada syarat, dia mesti serve. Kita minta anak kita jaga agama. Minta maaf, tak payahlah. Kita cari kerja lain. Boleh tak? Supaya ada berkat. Dia akan bawa rezeki. Dia akan bawa hasil gaji dia. Lepas tu dia mungkin beli coklat. Halal coklat tapi duit haram. Bawa balik, mak pula makan. Ayah pula makan. Secara tidak langsung, kita semua subhan. Very important. Kenapa? Nabi pernah bersabda, maksudnya, siapa-siapa ini berdasarkan hadis innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tak terima apa-apa melainkan dari hasil yang baik. Jadi doa itu baik. Tapi kalau kamu doa, makanan kamu haram, minuman kamu haram, pakaian kamu haram, doa ditolak. Lalu sahabat kata, kami tak makan yang haram. Seorang Arab Badawi kata, saya tak makan yang haram, saya makan kambing, saya makan lembu, saya makan makanan yang halal. Minuman pun saya minum yang halal, susu lah, air zam-zam lah, benda yang halal. Pakaian saya pakai jubah, halal. Maksud Nabi, hasil kamu guna duit beli pakaian itu dari mana? Hasil kami ambil duit untuk beri makanan Kentucky Fried Chicken yang halal tadi, duit itu datang dari mana? Kalau duit itu kamu curi duit orang, pergi beli, itu Kentucky Fried Chicken curi. You ambil duit riba, you pergi beli McDonald, itu McDonald ribawi. Senang tak? Senang faham tak? Senang faham. Ini contoh saja. Kerja boleh, tapi tengok halal tak halal. Kalau income dia halal, agama kata halal. Kalau tidak, sangkut. Sebab itu, saya pernah cerita satu khutbah di Pulau Pinang, 3 bulan lalu. Kenapa doa kita tidak diterima Allah? Orang yang paling banyak doa kita. Bukan yang paling banyak semayang kita. Orang lain seminggu sekali saja. Tapi ada ya orang Islam seminggu sekali, Jumaat saja semayang, lepas tu dia cuti. Tapi umumnya orang Islam semayang 5 kali satu hari satu malam. Umumnya, yang faham hukum ya. Kita doa siang malam, doa majlis ini, majlis berdoa. Tapi nampak macam doa kita tak diterima oleh Allah. Satu syaratnya, kerana kita sudah makan, minum, dan beri pakaian yang tutup aurat kita, tutup telekung yang kita pakai, hasil daripada haram. Sebab itu, datangnya ke agama, Allah tolak. Adat tak tolak. Adat okey saja. Datang agama, tolak. Kerana kita orang yang sebelum Islam, memang kita ikut apa yang kita suka. Bila Islam, beza kita. Kita ada agama, ada hukum halal dan haram. Itu beza kita. Kalau tidak, sama aja kita dengan orang lain. Kalau kita nak pergi mana, tak payah susah nak makan kan. Nak cari logo halal, tak payah logo, semua makan. Orang lain mana cari logo kan. Tak ada, nak nampak okey sedap, beli, makan. Kita kena baca ingredient juga. Bagaimana ya, ada bahan-bahan yang haram. Kita saja yang berbeza, kerana kita ada agama.
Ini contoh. Berkahwin. Kahwin biasa orang juga berkahwin. Ikut adat masing-masing. Suka sama suka. Kalau orang Cina, sudah anggap okey. Tak payah ada sijil pun. Macam dulu mana ada sijil. Tak ada sijilnya. You love me, I love you. Alhamdulillah, jalan. Senang saja. Love and love saja. Dulu sampai dipaksa pun ada. You have no choice. You dipaksa. Orang boleh paksa. Datang agama. Tak boleh paksa dalam perkahwinan. Kita boleh syorkan untuk anak perempuan kita. Ini pilihan ibu. Ini pilihan ayah. Tapi kita tak boleh paksa. Akhirnya kita kena minta izin. Setuju. Waktu itu perempuan kita, anak kita kenalah. Terus terang. Kerana diam artinya setuju. Ini penyakit perempuan tau. Perempuan diam arti setuju. Kalau suami kata, you diam, you jangan pula gaduh lepas tu. Saya tak setuju. You diam apa? Kerana Nabi dah kata, diam bagi perempuan, okey. Kerana perempuan ada fitrah malu. Dia lebih malu dari laki. Ya, laki itu ada juga malu. Tapi dia malu lain sikit. Ya, sebab itu, contohlah. Laki kalau kentut, biasa saja. Perempuan susah nak dengar dia kentut. Bukan dia ada angin, tapi dia pandai jaga angin dia. Supaya tak meletup depan orang lain tak tahu. Ini kelebihannya. Laki lain, laki dia sama-sama kentut, dia seronok kadang-kadang. Itu biasa. Dia punya perasaan malu berbeza. Ya. Jadi berkahwin, kita tak boleh paksa. Paksa haram. Ini urusan kahwin. Berkahwin dengan orang yang dilarang. Datang agama menetapkan siapa boleh kahwin, siapa tak boleh kahwin. Adat tak ada. Suka sama suka jalan. Agama kah tak ada agama, dia kata saya suka je, sudah. Agama kata tak boleh kahwin seorang perempuan beriman kecuali lelaki yang beriman. Tak boleh kahwin lelaki yang beriman kecuali dengan perempuan beriman. Agama datang mengaturkan berkahwin dengan orang yang seagama. Adat tak ada. Bukan. Biasanya adat tak kisah. Sekarang kadang-kadang kerana adat tergadai agama. Kahwin juga walaupun tak dibenarkan. Ya, banyak anak-anak kita yang hijrah ke negeri barat waktu muda kerana dia hantar ke negeri barat daripada kecil, daripada mungkin standard 6 ke menengah sudah hantar. Jadi dia upbringing sudah lain. Agama langsung tak ada. Kecuali nilai-nilai adat masing-masing masih ada. Jatuh cinta. We know love is blind. Bukan? Ya, love is blind. Ya, betul. Kita ada orang yang memang buta. Lelaki yang buta kahwin perempuan yang buta. Dapat 2 anak tak buta. Lepas anak dah umur sampai 20 tahun, suami ni kahwin lagi seorang perempuan yang buta juga. Jangan main-main, orang buta pun boleh pergi 2. Bukan. Kita jangan underestimate orang buta. Sampai yang isteri pertama datang mengadu. Apa yang suami aku nampak kepada yang kedua yang saya tak ada. Itu yang kata love is blind. Ya, sama-sama buta pun no problem. Dia boleh lagi. Ya. Ala kulli hal. Kahwin ini kita tahu kita tak boleh kahwin ikut agama kecuali orang yang beragama. Kalau you jatuh cinta kepada orang yang tak seagama, boleh dengan syarat dia masuk Islam. Betul tak betul? Itu cara kita untung Malaysia masih pertahankan. Terjagalah sedikit kalau di negara Malaysia. Negara lain dah tak ada. Indonesia tak seketat macam Malaysia. Malaysia, siapa nak kahwin dua-dua mesti Islam. Islam dia betul ke tak betul belakang kira. Yang penting dia mengucap dulu. Bukan? Tapi ada orang yang datang jumpa saya, dia kata, if this is the requirement, condition, no problem. I will accept. But don't call me to practice this religion. This is the only condition saya boleh kahwin dengan perempuan yang saya suka. I love her, but not the religion.
Waalaikumsalam. Tapi kalau itulah syarat kamu, kami ikut. After that, dia kata, I'm not going to pray. I'm not going to do what Islam want me to do because I don't believe in this religion. Apa pandangan kita? Boleh terima? Boleh terima, tak boleh terima. Problemnya kita kata, tak apa kot, pelan-pelan lah. Ya. Pelan-pelan, jangan force dia. Ya. Saya kalau orang datang pada saya begitu, dia dah terus terang, saya kata, there's no force. We cannot force you. But the rule, this is not Malaysian rule. Ini dalam Quran ada. Is in our book, the Holy Quran. Not man-made rule. Not a Malaysian law. Tidak. Dia kata, in other country, people can get married without changing their religion. Betul juga. Bukan? Singapura saja boleh. Bukan. Lain negara boleh. Kita saja sini tak boleh. Kerana kita pegang kepada ayat tak guna takwil. Setengah orang masih guna pembahasan. Dia kata, Quran kata, berkahwin lelaki Muslim, kahwin dengan perempuan ahli kitab halal. Dengar ya. Dalam Quran sebut, bahawa kita, lelaki yang Islam, boleh kahwin perempuan yang tidak Muslim dengan syarat dia ahli kitab. Faham ya? Sebagaimana orang Islam boleh makan makanan ahli kitab. Betul tak betul? Betul tak betul? Betul. Quran sebut. Ahli kitab punya makanan, kita boleh makan. Sebab itu berlakunya banyak orang Islam kahwin dengan orang tak Islam yang kononnya ahli kitab di luar negara. Bila saya ada perbincangan ya, dari masa ke semasa dalam forum-forum, dalam conference, saya minta ulama yang kata boleh. Ulama yang berpendapat boleh. Cuba baca balik ayat itu sekali pelan-pelan. Cuba beri perhatian kepada kalimah ahlil kitab. Bila Allah sebut ahli kitab, siapa itu ahli kitab? Siapa itu ahli kitab? Ya? The Jews. How about other than the Jews? The Christian. Dia ada Taurat, dia ada Injil. Bukan? Sebab itu ramai orang Arab kahwin dengan Christian woman. Saya minta mereka baca lagi ayat-ayat yang ada kaitan dengan ahli kitab. Who yang sebenarnya ahli kitab? Moses was sent kepada siapa? Bani Israel. Isa diutuskan oleh Allah untuk bangsa mana? Bani Israel. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel. Sehingga dalam Bible mengatakan, we are not sent except to the lost sheep of Israel. Kami tidak diutuskan oleh Allah kecuali untuk kaum Bani Israel sahaja. Ini Nabi Bani Israel, bukan untuk bangsa lain. Sebab itu di zaman Nabi Musa, bangsa lain tidak ikut. Hanya Bani Israel. Dia berdakwah kepada Bani Israel saja. Nabi Isa berdakwah kepada Nabi kaum Bani Israel saja. We are not sent except to the lost sheep of Israel. Not to the Samaritan, ya, tapi for the lost sheep of Israel. Paham ya? Sekarang, ahli kitab yang sebenar mesti berketurunan Israel. Itu saja. Orang Israel pula ada kepercayaan. Dia juga tak membenarkan bangsanya kahwin to non-Israel. Dia cukup
ketat dengan kaum dia. Kerana orang Bani Israel anggap dia ada chosen nation. Dia anggap dia anak Tuhan. Darah dia darah Tuhan. Sebab itu mana ada orang masuk kepada menjadi bangsa Israel, dia tak terbuka. You must be born as a Bani Israel. Then you'll be Bani Israel. Dia pun tak membenarkan orang dia kahwin to non-Israel. Tapi kita keliru. Nabi Muhammad saja diutuskan oleh Allah untuk semua bangsa. Linnasi jami'an. Nabi lain untuk kaum masing-masing. Kalau you kata asal ahli kitab kita boleh kahwin dalam bab adat ini. Wah. Berarti orang Cina Kristian boleh kahwin. Dia pun ikut Bible, dia boleh kahwin. Orang-orang di Indonesia Kristian boleh kahwin. Orang India di India yang Kristian boleh kahwin. Tengok bahayanya kalau kita ikut adat. Ikut agama very clear. Tapi kita pula kerana nak mempertahankan adat. Bolehlah. Nak main-main. Sebab itu banyak problem yang kita hadapi ialah kerana kita langgar agama demi mempertahankan adat. Then we start to have problem. Itu yang berlaku kepada kita semua. Kita pernah lihat ada orang kerja di luar negara, dah duduk sana, sudah jadi rakyat sana kerana beberapa tahun. Akhirnya dah kahwin dengan orang sana. Anak sudah 3 orang. Kahwin di mana? Secara civil, tidak akan nikah. Kerana luar negara tak iktiraf cara kita. Hanya walaupun dia tak iktiraf, kita kena ikut. Kita pergi masjid, jumpa tu imam, dia nikahkan ikut syarat, lepas tu register secara civil, no problem. Kerana kita duduk sana, kita ikut civil tak apa, for registration. Tapi syarat akad nikah mesti ikut kita. Ada 2 saksi, ada ijab kabul, ada apa lagi? 2 saksi, ijab kabul, apa lagi? Ya, ada wali, ada persetujuan. Laki itu memang nak, yang perempuan pun memang nak. Lagi, ya, mas kahwin. Jangan lupa mas kahwin. Itu hak perempuan. Suami sukalah, ya lupa. Laki kalau lupa, alhamdulillah, satu nikmat bagi dia. Bukan? Memang, tapi taklah semesti mahal. Mas kahwin pun agama ajar kita lain, adat lain. Mas kahwin adat, wah, dia tengok dia dari mana, family mana. Bukan. Kalau family berada, biarlah sesuai dengan status dia, kan. Tak boleh lagi, ya. 2 not ke 3 not. 3 not dia kata. 3 0. Minimum ada 4 0. Agama sama. Agama sama. Jadi kalau misalnya kita tahu, umum dia, kebanyakan dia nak kahwin itu, dia bukan seorang ahli, dia cuma adalah penganut. Ya. Jadi agak ni adakah kita boleh masuk disqualify dia bukan ahli tak? Nah, tidak. Dia tak kira ahli berarti orang yang percaya. Macam kita lah, ahli sunnah wal jamaah. Asal kita percaya pada Islam, kita ikut sunnah Nabi, kita ahli sunnah. Hanya istilah kata orang yang berilmu, ulama. Dia ada hukum yang lain. Ahli orang awam. Ulama satu kumpulan yang lebih berilmu. Ya. Nah, kita balik perkahwin. Tengok, adat mas kahwin kita berbeza. Kan? Agama very simple. Lagi murah, lagi senang, lagi banyak berkat.
Adat pula kata, takkanlah anak aku ini murah sangat. Ya. Takkanlah dia ini cheap sale punya. Tentu ada value. Ini adat lah. Itu yang mula pening kepala itu. Nak kahwin tu susah. Kemudian nak buat kenduri. Itu jiran itu dah 10 ekor lembu. Takkan kita 5 ekor. Mula lah adat datang. Kemudian nak buat macam-macam lagi. Akhirnya menyusahkan. Hutang. Tak habis-habis. Lepas kahwin, anak hutang tak habis lagi. Siapa suruh buat begitu? Mampu buat cara yang kita mampu. Tak mampu, buat potluck. Senang. Beritahu kawan-kawan. Mintalah ya, kita bantu-bantu. Kan? Jadi, sama-sama datang. Tak payah buat hadiah-hadiah pun, buat potluck cukup. Kan? Boleh. Satu masa kita bincang bab itu. Berkahwin. Adat, ikut suka sama suka, tak kira agama. Agama, panduannya pertama, letak agama dulu. Dia Muslim, tak Muslim. Biar saya cerita dulu, ada orang datang begitu. Kalau laki itu dah kata, saya masuk kerana syarat. Diminta begitu, but I don't believe. Saya kata, no force. Tak boleh paksa. Tapi, sekarang apa yang saya mesti buat, saya kena cakap dengan perempuan itu, yang Muslimah. You have a big problem. Kalau you proceed, you have big problem. Dia dah terus terang dengan kau dari awal. Dia tak percaya. Tapi kerana syarat mau dia masuk, tak apa dia masuk lepas tu dia tak semayang, dia tak buat apa, dia akan minum, dia akan. So you jangan menangis. Kalau you masih terima, you jangan menangis. Saya kena selamatkan yang perempuan Muslimah. Alhamdulillah ada yang selamat. Saya kata, you bagi dia a time frame. 3 months. You decide. Kalau you still say, you tak percaya, hanya kerana nak kahwin dengan saya, you masuk, then this woman can say, I'm sorry, saya cannot proceed. Itulah yang sepatutnya. Ada yang ikut arahan kita, berjaya. Ya. Tapi kalau you ikut kehendak dia, memang you susah. He can just pretend. Tok kali orang-orang kata, mengucap asyhadu alla, boleh, lepas tu dia tak percaya. Why? Kenapa yang you nak biar keadaannya itu berlaku pada diri kamu? You yang akan, memang berlaku, banyak orang sekarang menyesal. Waktu saya pergi New Zealand dulu, umumnya kes ini. Kerana orang-orang dari sana banyak kerja sebagai Navy di Singapura, kahwin dengan Muslimat Singapura. Kahwin bukan kerana agama. I love you, love me, ikut adat. Dah besar anak. Sekarang, isteri sedar. Daripada tak tutup, dulu kita pun tak tutup. Sama-sama tak tutup. Biar very open konsep kan. Sama-sama open. Akhirnya, perempuan dah mulai tutup. Dah faham agama, tutup aurat. Suami tak berubah. Tak semuanya. Don't believe, go to church. Pening kepala kita. Anak lagi pening. Betul tak? Itu problem itu berpanjangan. Kalau ikut adat. Kalau ikut agama dari awal, selamat. Problem korang. Bukan tak ada problem. Tapi problem itu korang. Dan lain-lainnya lain kita boleh contohlah ya. Jadi asal usul adatnya boleh sehingga ada larangan kata tak boleh stop. Asal usul agama tak boleh sehingga ada suruhan baru buat. Faham ya? Alhamdulillah. Tadi Ustaz sebut ada ayat tentang bahawa kahwin orang beriman dan orang beriman. Betul. Kemudian ada pula ayat tentang bahawa orang beriman boleh kahwin dengan orang Ahli kitab. Jadi macam dikontradik. Adakah dia dinasahkan atau bukan? Ya, tidak. Kebetulan ahli kitab juga termasuk orang beriman. Jadi boleh bagi salah satu. Yes. Tapi dengan syarat. Dalam Quran kata, lelaki yang beriman kahwin dengan perempuan ahli kitab. Tak boleh perempuan beriman kahwin lelaki ahli kitab. Tak boleh. Sebab itu datanglah seorang keturunan Yahudi. Ini cantik. Keturunan Yahudi. Bapaknya memang seorang rahib di Australia. Dia seorang pensyarah di UKM. Berkenan dengan seorang muslimat. Ya. Muslimat ini memang cantik, lawa. Laki itu pun very handsome.
Nak kahwin. Di Malaysia tak boleh lah. Bukan. Jadi mereka bawa jumpa saya. It's a Jew, professor. Dia kata, why must I become a Muslim? Bukankah dalam agama kamu kata, the people of the book can get married? Oh, dia pun baca juga. Saya kata, true, what you say is true. But let us go back to the book again. Now look at this ayah. That the Muslim man can marry a ahli kitab woman. Not the other way around. Oh, okay. But why must I become a Muslim? I think I am 100 times better than a lot of my Muslim friend. Wow, oh, ini sedap dia cakap. I don't lie, I don't smoke, I don't drink, I don't womanize. Kawan saya, orang Islam, the born Muslim, they lie, they drink, they do a lot of bad things. I don't do that. Because I follow my religion. Agama dia pun banyak melarang. Dan dia jaga. Bila dia begitu mempertahankan nilainya, saya kena fokus dengan perempuan ini. How long do you know him? Almost 2 years. You rasa bila nak kahwin? Maybe in 3 months time. Good. Give him 3 months deadline. Kalau dia tetap tak mau masuk Islam, you mesti buat pendirian. I'm sorry. You jangan korbankan agama demi ikut adat. Kalau he so stubborn now, he'll be double stubborn later on. You have to save yourself. Kemudian saya minta cakap dengan mak bapak dah tak ada. Saya minta mak bantu juga. Kuasa Allah. Dia kata, okay, you want me to learn? I'll come. With one condition, 1-to-1. This man ini minta 1-to-1. Dia tak mau. He want to learn from me directly. Saya kata, okay. For 2 months, dia ikut kelas saya. 1-to-1. Tetap tak mau berubah. Dengar, dia belajar. Saya cerita, dia dengar. Dia argue sikit, saya cerita, dia dengar, dia diam. Tak berubah. I'm focusing to the girl juga. And the girl said, please, deadline is coming in. If anybody come to ask for you, kahwin cepat. Kita mesti ingat, kahwin bukan sekarang saja. Untuk masa depan. Jangan sekarang happy, lepas itu you menyesal selama-lamanya. Kita pun doa, mak dia pun doa, dia pun doa, kuasa Allah syukur. Taktan seorang lelaki masuk Minang, kau terus kahwin. Saya kata, don't contact him. Cut him off for a while, put some pressure supaya you serious tentang bab ini. Tunjuk bahawa you serious. Dia kalau serius dengan Yahudi, kitab dia, kita mesti double serius dengan agama kita. Pendirian kita begitu. Jangan gadai agama kamu, keluarga kamu, semua kerana satu orang. Jangan. Akhirnya dia kahwin. Laki tak tahu. Lepas tu, laki kata, why he didn't contact me? I cannot contact her. I say, it's okay, no problem. You just focus on learning first. One day when the time is right, then we will contact again. Lepas dia tahu dia dah kahwin. Why? Yeah, I think he have give you a deadline, kan? I think she's very fair. We is Muslim, kalau deadline dah ada, and there's no changes, we have to move forward. Easier for you, you have your freedom to do what you want to do, and now she have decided to marry a Muslim man. Habis. Dia pun tak belajar lepas tu. Tak apa. Kita tak dapat satu orang, jangan hilang satu orang. That's how you defend agama. Ya, ini contoh ya. Yang ada kes yang last kali yang saya nak cerita, ialah yang dari France, dah kahwin, dah ada anak, balik. Tak kahwin cara Islam. Pasal dia pun tak tahu. Keluarga dengar, pening kepala. Makanya tu, ini anak zina semua.
Bukan salah anak. Apa yang kita buat? Kita panggil, syahadakan perempuan itu. Dia balik cuti kan, bawa family, jumpa keluarga. Saya kata, first thing we do, we cakap dengan perempuan itu supaya dia syahadah. Alhamdulillah dia terima syahadah. Kita syahadakan. Sekaligus kita nikahkan. Kerana dia tak duduk sini. Dengan adanya wali atau bapa, ya, dia tak ada wali hakim, dia tak wali mujbir kerana keluarga dia tak Islam. Maka dia boleh amanahkan pada satu orang untuk jadi wali nikahkan. Dia tak duduk sini, don't worry about the rules sini. Asal segi agama sudah sah. Itu yang penting. Ya. Sijil ini bukan agama suruh, hanya adat saja demi kebaikan masa depan. Tapi agama mesti ada upacara itu dah sah. Contohlah, kalau susah nak kahwin, nak cari tarikh kahwin susah, busy, boleh tak wali kepada perempuan tu kahwinkan? Boleh tak? Boleh. Senang saja kahwin, bukan susah. Tahu hukum. Bapa setuju, anak pilih, bapa panggil sana, datang duduk malam ni, cakap-cakap 20 minit, minum tea lagi, minum kopi. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Dengan mas kahwin RM1,000 tunai. Setuju? Setuju. Selesai. Saksi ada. Tak siapa boleh kata tak sah. Kerana itu wali mujbir. Bapa ada hak nikahkan anaknya. Mudah tak mudah? Agama mudah tak? Mudah. Lepas itu, pergilah daftar. Bawalah saksi. Siapa yang wali mujbir nikah, memang kalau katalah Tok Kadi nak datang, kalaulah bapa itu kata saya nak nikah, boleh tak boleh? Itu hak bapa. Tok Kadi hanya tulis. Lagi baik, Tok Kadi lagi suka supaya bapa wali itu nikahkan anak. Agama simple. Ini adat dia berbeza sedikit. Begitulah penerangan sebaringkas tentang perbezaan adat dan agama. Kita asalnya adat, kemudian alhamdulillah dapat hidayat beragama. Mana-mana adat tak bercanggah dengan agama, teruskan. Bercanggah, berhenti. Itu saja. Jangan mempertahankan adat dan mengorbankan agama, kita rugi. Kerana bila kita mati, satu soalan adat pun Allah tak tanya. Yang ditanya, ma rabbuka? Ma dinuka? Wa man nabiyyu? Itu saja. Jangan kata, oh tak boleh, kalau tak ada adat, habislah kita. Tak ada. Adat untuk dunia saja. Kalau ada soalan, dipersilakan. Nah. Ribam tu kaedah, salah satu kaedah fiqh ialah yang halal dicampurkan dengan yang haram akan memenangkan yang haram. Macam makanan dia lah, makanan yang halal campurkan yang haram akan jadi haram. Ya. Jadi Ustaz sebut pasal pekerjaan para muda ni. Kalau kita anggap itu pekerjaan itu entiti pekerjaan satu benda. Ya. Bila pekerjaan tu mana dalam senarai pekerjaan itu halal, tapi dia berpakai itu haram. Bukan itu kaitan dengan kaedah tadi. Yang halal itu tidak haram atau tidak ada. Ya, dia haram bila dia langgar tak tutup aurat. Kalau kerja itu tidak haram, dia tak boleh haramkan. Dalam hukum, macam bank, kerja bank ini satu kerja yang memudahkan masalah pengurusan wang ringgit. Jadi kita nak hantar wang pun orang rasa selamat, kita nak terima pun selamat, orang rasa lebih aman ya kepada urusan melalui bank. Bank bagi debt service is very good. Yang haram, yang terlibat riba. Itu saja. Walaupun pegawai itu terlibat dari segi menyediakan perkhidmatan riba. Siapa yang terlibat direct dengan riba, dia sangkut. Bahagian loan. Kerja dia tapi Kerja tidak. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Hotel ini halal ke haram? Halal.
Kerana dia sediakan kemudahan untuk musafir, bilik. Itu bagus. Mana yang boleh terlibat dengan haram? F&B saja. The other services is okay. You tak boleh kata kerana ada satu benda haram, semua haram. Tak boleh. Wah, kalau begitu, tak boleh naik flight banyak ke Mekah, tak boleh. Ya. Contohlah, kapal terbang ini semua yang orang buat operasi, ambil duit dari mana? Untuk beli kapal terbang? Bukan. Bank. Ya. Kita ada train LRT semua, bawa kereta ni, nak bawa ke kuliah, ke masjid ni, kereta itu kita beli cash ke ambil loan? Loan. Apa macam... Ya. Kalau halal lah. Bukan. Kereta itu halal. Yang terlibat masalah loan. Kita kena hati-hatilah fikir tengok bagaimana. Bagaimana boleh beli kereta tanpa loan? Boleh tak boleh? Boleh beli kereta tanpa loan tak boleh? Boleh. Beli cash. Lagi, cash ini nak beli susah. Ya, yang susah ni pasal adat. Agama senang saja. Agama ajar kita kenderaan. Kan? Transportation. Agama tak suruh kita beli yang branded. Kalau mampu Porsche, Porsche lah. Tak mampu Porsche, Myvi lah. Bukan? Ini kadang-kadang Morris Minor tu lagi dahsyat. Dah kecil tapi dia punya harga luar biasa. Don't go for that. Kalau mampu boleh, no problem. Bila tak mampu, kenapa nak menyusahkan diri? Hutang yang dibenarkan oleh agama ialah hutang for survival. Itu saja. Ala kulli hal. Naam, silakan. Ustaz, katanya kalau kita makan dekat restoran tu pada asalnya halal. Makanan dia halal, alhamdulillah. Macam fried rice ke chili ke, tapi at the same time dia ada sesama bubur. Halal tak untuk kita makan kat sana? Makanan halal tetap halal. Kita tak boleh haramkan benda yang halal. Tapi ada minuman itu haram tetap halal. No problem. Tak ada. Kalau kedai itu bukan milik orang Islam. Dia ada nilai dia. He cater halal food for you, but drink. Dia kata this is clear cut. This is not halal for you, but you want to drink, this is your sin with your religion. Tapi kalau kedai orang Islam, kita kena ingatkan mereka. You jual ini pun haram. Supaya tak subahat dengan dia, kita tak pergi. Now, there's a difference kalau orang tak Islam, jual benda haram. Itu memang dia menilai. Tapi orang Islam, bagaimana you boleh jual benda yang haram? Kalau you boleh jual arak, that means you boleh jual babi. Oh, babi tak boleh. Tengok. Dulu dalam TV, bila orang tanya saya hukum halal haram, saya sebut bab itu. Dibandingkan dua hukum, ini waktu forum perdana tahun 90-an. Saya kata, dibandingkan dua hukum, babi dengan arak, dan dibalik kepada kaedah hukum aqafud dararain. Kalau kita dipaksa memilih dua benda haram, kita pilih yang mana? Yang lebih ringan mudaratnya. Dua-dua haram. Tapi disuruh pilih yang lebih ringan mudaratnya. Yang lebih ringan hukum antara babi dengan arak adalah babi. Pasal tak ada hudud. Tapi kita pilih lah. Pasal kita adat dah begitu. Agama punya pilihan lain, adat pilihan lain. Faham ya? Naam, silakan. Perempuan. Ya, dia bukan Muslim. The children must follow the father. Because that is why the children must be named with the father. Correct. Correct. Dalam Quran membenarkan. Dengan syarat dia keturunan Bani Israel. That area saja orang banyak tak ikut. Yes.
Muslim. That's why kalau kita akhirnya Allah bagi tahu kan, kahwin sesama yang Muslim yang berumur lebih baik daripada yang tidak. Walaupun Allah izinkan, tapi diakhiri lebih baik kahwin bersama Muslim, walaupun dia miskin, walaupun dia seorang yang hamba abdi, lebih baik. Because less problem. Kalau tidak, the problem will start. Yang jaga anak siapa? Mak. Mau tak mau, dia akan masuk nilai dia. Jadi nanti, bapa pun akan ajar, tapi nanti anak confused. So, fitnah itu ada. Sebab itu, akhir dari ayat tentang membenarkan kita, ahli kita, kahwinlah orang yang beriman itu lebih baik. Another one that I know, Okay. a Muslim kahwin dengan a Hindu. Okay. It happened in India. Ya, ya. Sama. Is that nikah completely haram. Because they are not people of the book. Kalau dia kata, we are following the Bible, katalah Christian, Hindu Christian, or Indian Christian. But we cannot consider as ahli kitab because they are not Bani Israel. Orang Chinese, Indian Christian yang pergi Palestine, Jerusalem, untuk hari kebesaran mereka, the Jew don't recognize them as people of the book. The Jew are very racist. Dia tak iktiraf. You boleh mengaku, dia tak iktiraf. Who are you to claim that you are people of the book? You are not chosen nation. We, Bani Israel, are the chosen nation, the children of God. Oh, dia kuat dia tu. Memang benda itu ikut adat boleh, ikut agama tak boleh. Tapi sebenarnya apa hikmah dia Ustaz? Kalau Ya. dah dalam fiqh ni, pemilihan yang lebih baik yang determinkan. Correct. Apa hikmah sebenarnya Allah benarkan kahwinan kita? Ya, kerana hikmah supaya bila you kahwin dengan dia pada peringkat awal, dengan kekuatan lelaki yang beriman, mudah-mudahan dia masuk Islam. Pasal dia dah dekat. Kitab dia percaya pada Allah. Kitab dia percaya pada Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Semua ada dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi persamaan sudah banyak. Hanya tinggal Muhammad saja. Jadi peluang itu lebih dekat. Naam. Ada lagi soalan pihak muslimat? Dua soalan lagi pihak muslimat kalau ada. Kalau tidak ada, kami hanya nak alert lah all of you. Kalau you encounter kawan-kawan yang anak ada terlibat dengan benda itu, atau family member, quickly, ya, jangan delay, ya. Jangan terlajak sangat. Cepat-cepat kita atasi isu itu. Supaya anak kita dapat diselamatkan. Because you know, the power of love, ya, is very difficult. Ya. Kita semua tahu, ya, kita biasa jatuh cinta dulu kan. Jadi kalau dia jatuh cinta, dia dah lain lah, ya. Dia bulan pun hilang, matahari pun hilang semua, ya. Jadi yang penting, kalaulah you all dapat ada kawan-kawan menghadapi that problem, their children having that kind of issue, quickly, ya, help them. Jangan biar dia terlajak terlalu jauh, baru nak bertindak. Boleh bukan tak boleh, tapi lambat, susah. I have a lot of this experience before. That's why I alert siapa yang sempat awal, very fast we can save them. Ya. Jadi insyaAllah kalau sudah tidak ada soalan, mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita, dan mudah-mudahan kita dapat bezakan hukum adat dan hukum agama, dan kita tahu kita beragama, kita mati dengan agama, kita akan ditanya oleh Allah tentang agama. Biarlah agama itu didahulukan, dipertahankan lebih daripada adat istiadat kita. Sekian dari kami. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.